Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Kepada subscriber saya, terima kasih kerana mengikuti cerita-cerita saya yang tahap apa ni. Tapi pada kali ini saya akan menyampaikan cerita yang diminta oleh murid-murid saya tentang cerita saya sesat dalam hutan pada tahun 1987. Dah lama dah, 33 tahun yang lalu. Selepas saya sesat ni, macam-macam cerita orang sesat yang lebih teruk daripada saya. Ada yang sesat sebulan, sesat berhari-hari, 10 hari dan sebagainya. Tapi saya sesat ni cuma 4 hari. Walaupun 4 hari dan dah 33 tahun, tetapi peristiwa ini sangat-sangat memberi kesan dalam hidup saya. Saya tak boleh lupa. Memang peristiwa ini sangat-sangat apa maknanya, ya, tragis. Bukan tragis lah. Baik, kita tengok dulu. Ini gambar-gambar ni diambil sebelum peristiwa sesat. Peristiwa sesat ini berlaku pada 9 April tahun 1987 sehingga 12 April 1987. Gambar-gambar ni kami ambil sebelum sesat lah ni. Perkemahan pengakap antara pengakap MPTI Johor Bahru, iaitu IPG sekarang, dengan gabungan pengakap Negeri Pahang. Kumpulan saya ni namanya kumpulan Tualang. Ada 7 orang, iaitu Rosli, Jais, Hasnah, Razak, Rizal, saya dan juga Zainal Abidin Hamzah. Zainal Abidin Hamzah sekarang masih aktif pengakap. Yang lain dah masuk ke bidang lain lah. Sementara Rosli Ismail adalah kawan saya yang dah meninggal beberapa tahun lepas ni. Saya sangat-sangat nak temui dia, tapi dia dah tak ada. Jadi sebelum berkemah, kita orang dah berada di kem Mahkota Pahang ni selama 7 hari sebelum tu, iaitu pada 3 hari bulan hingga 10 hari bulan. Ini ialah pemeriksaan. Setiap pagi ada pemeriksaan kemah, kawat untuk pertandingan antara petrol. Dalam kumpulan ni ada 12 petrol dan petrol saya dinamakan Petrol Tualang. Dan malangnya Petrol Tualang ni malang. Sebab yang lain tak sesat, kumpulan kami yang sesat. Ikuti kisah yang aku nak ceritakan seterusnya, ya. Jadi ini setiap kali pemeriksaan pengakap, kita mesti pakai baju pengakap lengkap. Ini juga adalah aktiviti pengakap, iaitu membuat gadget. Ini tengah borak-borak ni Hasanah dengan Cik Abang Jais ni jiran, ada rantut. Rosli tu kawan aku dari MPTI. Tengah buat apalah tu tak tahu. Jadi pada malam sebelum kami sesat ni, kami ada buat jamuan lah. Hasanah ni yang rajin masak ni, dia masak ayam masak kicap dengan juga sayur kobis lah. Jadi dalam malam itu kita orang jemput jurulatih pengakap yang Cina tu, dia masuk Islam dah tapi jadi lupa nama siapa. Dia nak sangat makan bersama kita orang. Tu dia yang ada paku 2 tu, pangkatnya tu. Malam tu ni Rosli sini, arwah Rosli yang sebelah sini yang tengah makan ni. Jadi malam tu kita orang makan. Tak tahu lagi sesat masa ni. Masa kejadian pula. Tengok sekejap. Ni Zainal yang ketawa terbahak ni. Entah apa yang dibualkan, saya pun dah lupa dah. Sebenarnya sebelum sesat ni ada berlaku peristiwa pokok balak menghempap kemah sebelah kami dan berlari lintang pukang. Tapi semuanya cool balik dan macam biasa kembali ke kemah masing-masing. Ada satu kemah tu dah hempap lah, kena hempap balak tu. Itu kejadian sebelum sesat lah. Ini ialah pada 9 April kami lebih kurang pukul 12. Kita orang masuk ke dalam hutan jengka ni lah. Kata jurulatih, kita orang akan tembus di sekolah jengka 10 lebih kurang pukul 7 petang. Dibagi beras dalam sekati ke sekilo, tak sampai sekilo lah. Sardin, ikan kering, bawa mancing sendiri, pisau memang ada 2, satu besar satu kecil. Bawa 2 je pisaunya, macam parang kontut lah, parang pendek.
Itu Jais yang selalu pegang. Ini yang belakang ni yang berdiri sekali ni. Ni Rizal. Ini baru nak masuk ni aku ambil gambar. Jadi sepanjang perkemahan ni aku memang bawa kamera. Akulah seorang bawa kamera yang diberi oleh abang aku, Tim Yati tu. Semasa bergerak-gerak tu, ini gambar macam terkejut ni sebab, macam pucat ni sebab apa? Masa kita gerak-gerak tu dalam lebih kurang pukul 3 nak masak, makan masak ikan kering dengan nasi, tiba-tiba ada bunyi macam tapak kaki binatang tu, ketek ketek tik tik. Jadi si San pun Rosli cakap, "Weh, itu macam bunyi limau." Jadi kita orang tak fikir panjang tu, lari dengan nasi tu sekali dan tercungak duduk kat sini ambil gambar ni. Masa tu dah mula cemas lah. Apa dalam tadi tu? Bunyi apa pun tak tahu lah. Kalau rimau tak nampak. Yelah hutan. Hutan ni pun dah macam lama tak diterus ke orang. Adalah kesan-kesan pembalak kan, entah tahun bila punya lah. Jadi yang tinggal tu bukan pokok besar, pokok yang sederhana lah hutan tu. Macam dah di bekas-bekas jalan balak pun ada. Tapi dia punya pokok-pokok rotan tu yang tak boleh tahan duri kan. Ni Rizal. Lepas tu Rizal kata ada orang panggil-panggil nama dia kat belakang. Sedangkan dia tu orang yang paling belakang. Aku dipanggil nama aku, kata Rizal. Zal, kau ni menakutkan lah. Iya. Entah betul ke tak kau cakap ni. Betul, kata dia. Ada orang panggil-panggil nama dia. Kita dah mula risau lah. Sesuatu yang dah berlaku. Tapi, yalah masing-masing. Percayalah apa yang Rizal cakap ni, takkanlah Rizal nak bohong kita. Muka dia pun cakap dengan keadaan serius kan. Ini dah mula macam susah sikit lah. Tiba-tiba petang itu dah sampai maghrib tu, Rosli kata, kita ni dah sesat. Masa tu dah sampai Pokok Buluh tau, rimpunan Pokok Buluh. Dan kita pun berkemah, malam tu berkemah lah. Malam tu berkemah di tepi sungai, anak sungai. Dan ini gambar ni adalah pagi hari kedua, di mana kami dah bangun, lebih kurang pukul 9 ni, mula bergerak lah, tengok matahari lebih kurang pukul 9 ke 10 lah. Dah masak, makan sejemput nasi. Satu pinggan tu makan 7 orang. Satu jemput nasi je. Sebab kita macam dah tahu tau. Kita ni dah sesat, takut kita sesat dah berapa hari. Tengok tu parang yang dibawa oleh Jais tu. Tu parang pendek dia lah. Jadi sempat bergambar. Macam tak ada apa-apa je kan. Muka dia orang tengok relax je. Macam tak ada apa-apa. Padahal orang kat luar tu tak macam mana. Pucat dan takutnya kita entah kat mana. Jadi pada malam tu lah. Kami tengah berkemah tu, malam yang pertama tu, ada beruk tau. Krok. Jadi kita orang menjaga betul lah. Sampai tidur lambat pukul 2 baru ada yang tidur lah. Tapi ganti-ganti lah. Ini tengok si Zainal yang baju coklat ni. Yang belakang tu Rizal lah. Yang pakai semata tu saya tu. Kita ni berkemah berselfie lah. Zaman-zaman sekarang panggil selfie lah. Dulu tak. Macam tak ada apa-apa kan. Relax je. Cool. Nanti kau tahulah hari kedua macam mana. Hari kedua suasana tu lebih menakutkan. Hari pertama ni tak ada apa-apa. Tak ada ganjil-ganjil. Cuma bunyi beruk tu lah. Beruk yang mendekat tu. Macam dia terkejut lah. Ada penghuni lain dalam hutan ni kan. Tapi kita dah sedia dengan kayu-kayu yang ditajamkan. Kalau dia datang menyerang lah. Lain macam dia punya garang tu. Okey. Kejap cerita terhenti pula. Tak cuma pelik sikit Zainal ni. Dia punya baju pengakap ni baju apa entah. Pada hari kedua, kita mulalah. Tapi bila dah mula petang tu lebih kurang 3-4. Ni Razak tengah dan saya kat sana tu. Mulalah masuk, menyeberang sungai-sungai, kat anak sungai. Lepas tu turun naik bukit. Berkali-kali, banyak bukit, berpuluh-puluh bukit. Penat rasanya, sampai saya tergolek-golek. Daripada bukit tu. Lepas tu, pada hari tu, kita orang nampak. Macam dah sampai kampung tau, macam kampung. Macam ada pokok getah, macam ada orang bakar-bakar sampah gitu. Ada punya asap naik atas kan. Lepas tu ada bajak, ada bukit warna merah yang dah ditajak lah, yang dah dibajak tu kan. Jadi kita pun
sampai atas bukit tu nampak kampung tu, kita pun Alhamdulillah kita dah sampai, ya Allah. Walaupun baru 1 hari sesat kan, kita tapi rasa gembira lah bila dah dapat 2 hari berjalan dah jumpa kampung. Tapi bila dah sampai tempat tu kan, kampung tu pun tak ada. Bajak tu tak ada. Tiba-tiba jadi hutan balik. Dan nampak sebuah tasik. Macam ni lebih kurang tasik. Ini gambar aku ni ambil daripada YouTube. Sebab dia hampir sama dengan keadaan masa tu. Dalam hutan tu, ada tasik macam ni. Kita orang termenung waktu ni tahu. Ni tasik apa ni? Ikan ni ada ke tak nak? Kalau ada ikan pun tak boleh mancing. Jadi, kita orang berkemah kat tepi tu lah. Ada kawasan lapang, kita buat kemah. Dah nak maghrib juga, masa tu lebih kurang pukul 6. Jadi saya semua ada 4-5 orang tu. Termasuklah Jais, Rizal cari kayu. Zainal cari kayu kering lah. Razak macam dah penat masa ni. Mungkin dia dah letih ke apa. Ambil kayu kita bakar. Buat unggun api lah. Maghrib tu kita bakar unggun api tu. Tapi malam tu hujan. Hujan renyah-renyah dengan bunyi petir. Jadi kita pun betul-betul ngeri lah. Dah lah tempat tu gelap. Hujan. Jadi malam tu kita orang bercerita. Tapi lama-lama mengantuk juga. Jadi saat lepas bercerita kita pun berjaga. Berganti. Yang jaga pukul 1 sampai pukul 6 tu saya. Zainal sepatutnya dengan Razak. Tapi Razak tertidur pula dah. Zainal kejap bangun. Jadi aku memang tak boleh tidur. Tak tahu kenapa. Aku takut macam ada ular datang belit ke apa ke rumah. Jadi aku betul-betul takut. Nak kejutkan kawan memang tidur dah. Nak nunggu sampai pagi. Aku kejut Zainal. Nal bangun Nal. Zainal bangun kejap. Lepas tu dia ambil tin sardin tu. Pancuh dengan air dia minum. Lepas tu dia. Tidur lah. Tidur kau. Lepas tu dah sampai pagi. Aku kejut. Semua bangun dan Asnah memasak nasi lagi. Kata dia semasa sesat ni dia ada jumpa macam cahaya, entah cahaya dari langit, entah apa sahaja. Itu pun dia cerita tu selepas dah bertahun-tahun kita orang jumpa dalam Facebook lah. Ni malam tu lah, malam yang kedua ni. Ini ni gambar ni Rizal, itu Razak, itu arwah Rosli yang pakai tuala hijau tu Jadi apa tu kita orang berbual ni lah. Kemah ni bukan kemah macam kemah sekarang ni. Dia kembes je. Kembes yang warna biru putih tu. Yang tidur kat dalam ni Asnah je lah. Yang luar, yang lain-lain lelaki tidur kat luar lah. Entah apalah dia orang kat luar sana mikir pun tak tahulah. Memikir macam-macam agaknya. Orang yang mencari kat luar tu macam mana. Entah kita ni kena patah ular ke ataupun apa yang berlaku ke, serang tabuan ke, macam-macam dalam hutan. Kena pijak gajah ke, sebab kawasan ni memang hutan tebal. Hutan simpan ni. Sebab kita jalan dah 2 hari tak sampai-sampai. Tak berhenti tu, pagi je jalan sampai maghrib jalan. Ni dah hari yang ketiga yang ni. Jadi, lepas malam tu, kita jalan tu kan. Saat hari ketiga tu berjalan. Daripada pagi sampai pukul 3 tak jumpa juga jalan. Akhirnya berhenti kat tempat ni. Tempat ni tak rata macam yang tepi tasik tu. Dia punya bonjol-bonjol. Dia punya batu-batu. Tapi kita buat perkemahan kat situ juga. Sebab tempat lain memang hutan tebal. Yang ada lapang-lapang sikit situ. Bakar-bakar balak entah apalah. Dan akhirnya kan kemah ni. Pada hari keempat dia tinggal kat sini. Dia tinggal kat sini dengan beg-beg ni. Ini Rosli lah punya arwahnya. Kita ni dah tak kuat, makan pun dah tak cukup. Ya, makan sejemput nasi aja. Jadi kita tinggalkan semua ni, berat. Baldi entah apa tinggal. Saya punya beg pun saya tinggal. Tinggal Rosli punya tu. Barang penting dia bawa. Yang lain semua tinggal. Hari ni keluar atau tak keluar, kita mesti keluar. Kita nekat. Bayangkan, kemah pun ditinggal. Macam mana lah fikirannya masa tu. Macam yakin sangat keluar. Aku pelik dengan Rosli ni. Bayangkanlah kalau hari tu tak dapat keluar, kemah tu ditinggal situ, kena hujan, macam mana lah. Tapi itulah hari terakhir, kita orang berjalan daripada tempat perkemahan ni. Tengok kan kabus tu, suasana tu menyeramkan. Kabus, macam kat alam bunian gitulah. Tapi yang masa kita orang jumpa kampung tu, itu yang tepi tasik tu memang betul-betul rasa macam dah masuk kawasan diorang lah.
Ha. Yang kawasan ni dia tak angker sangat yang ni. Ini tempat ni macam kita orang tak takut sangat. Tak macam yang malam tadi tu yang kat Tasik tu memang merinding lah. Merinding bulu rumahku. Kat sini saya tak berapa takut. Saya kat sini tidak awal. Dan kita orang berjalan tu, akhirnya kita terkeluar sampai kat kebun sawit tu, jumpa pakcik. Pakcik tu kita orang panggil dia takut, dia lari. Akhirnya dia tunjuk, kalau kata dia kat jalan kat depan tu jalan, kata dia. Macam ketakutan dia tengok kita. Jadi sampai tepi jalan tu ada satu van penuh dengan peneroka. Peneroka apa ni, Felda tu. Dia orang memang bercuti mencari. Jadi kita naik van tu terus jumpa ni lah. Kita orang punya pesyarah YB kita, Encik Amidin Yahya, semua dah tak ada ni. Encik Aziz Ghani ni pesyarah kita orang lah. Dikumpulkan. Di mana masa sampai ni ada wartawan daripada Berita Harian datang nak temu ramah saya lah. Nak temu ramah aku. Aku cakap, no comment gitu. Aku malah dah penat. Jadi yang menyambut wartawan tu akhirnya Rosli. Rosli pun cakap merapu-rapu lah. Kata nak puasa lah. Macam-macam dia cerita. Masuk surat khabar semua. Jadi yang banyak keluar surat khabar tu adalah Rosli, dan juga yang paling banyak sekali Hasnah lah. Sebab dia wartawan. Dia seorang peserta perempuan. Jadi wartawan tu tertarik. Kisah ni sangat-sangat menarik sebab seorang pengakap perempuan sesat bersama 6 orang pengakap lelaki. Bunyi menakutkan kan. Tapi kita orang baiklah. Tak ada apa-apa. Jaga baik Hasnah ni. Tapi orang kat luar tu entah-entah apa yang dirisaukan lah. Macam-macam. Tapi pada aku mereka lebih risaukan keselamatan kita orang lah. Jadi ini antara berita-berita yang keluar. 7 ketua pengakap sesat di malam di hutan. Ini berita harian. Ini Rosli yang jawab ni. Ini Rosli. Dia kata ada 200. Termasuklah tentera udara, helikopter dan sebagainya. Anjing-anjing pengsan semua ni. Guru wanita hilang 4 hari di hutan Cengker. Ini wartawan jumpa Hasnah. Cerita dengan penuh sedih tu. Dengan muka dia penuh menangis. Ini yang keluar ke utusan zaman pula ni. Kisah pengakap wanita sesat 3 malam bersama kumpulan lelaki di hutan Cengker. Tajuk menakutkan. Ya. Kisah ni di mana dalam ni wartawan kata kenapa pihak Jurulatih tidak riki tempat tu dulu supaya kejadian ini harapnya tidak berulang lagi kepada pengakap-pengakap yang akan datang lah. Selepas kita orang lah. Memang kita orang begitu tak ada tapak kaki manusia pun. Yang ada bekas cat warna merah pada pokok tu pun kita orang gembira. Sampai yang hari terakhir tu kita jumpa kelapa sawit tu. Kita peluk kelapa sawit tu. Sukanya kita jumpa kelapa sawit. Dah 4 hari tak jumpa apa tanda manusia ke apa. Dan pada malam terakhir tu kita dengar bunyi motor. Mungkin orang nak tangkap ayam ke apa. Dengan berbunyikan berpandukan bunyi itulah kita orang. Sebab apa, kita pakai kompas pun dah tak guna. 4 hari pakai kompas. Tak jumpa juga jalan. Gitulah kisah yang saya kongsikan kepada anda semua. Semoga menjadi pedoman dan pengajaran kepada generasi muda supaya berhati-hati dalam hutan, jangan celupa-celupa. Maklumlah kita masa tu muda lagi cakap, alah hutan Pahang ni tak kema lah, hutan Pahang ni tak ada apalah. Akhirnya bila sesat tu terdiam semua. Ni Hasnah baring ni sebab penat, bukan apa, penat. Masa dalam hutan dia tergas. Cuma bila orang dah menyambut dengan benda tu kan, pengusung tu, dia angkatlah kat situ. Ini gambar-gambar ni saya masih masukkan dalam blog. Bila saya cerita-cerita kat diorang memang terkesan lah. Hasnah berterkesan, Zainal. Cuma beberapa kawan saya ni dia macam, alah, benda yang lama jangan dikenang, barang yang lepas jangan dikenang. Tapi saya tak akan lupa peristiwa ini. Rizal juga dia tak lupa. Saya dah jumpa sejak ini kan, dah ada Facebook ni, kita dapat kesan semua. Razak saya dah jumpa jadi guru besar kat Mersing. Rizal kat Pulau Pinang sana. Zainal lah jadi orang kuat pengangkap di Pahang. Selalu saya berhubung dengan Zainal ni lah. Cuma Cik Jais ni, susahnya Cik Jais ni saya nak jumpa. Saya nak jumpa si Rosli, tapi dah arwah. Dah beberapa kali saya nak pergi Tanjung Karang masa tu. Dah sampai salam saya telefon dia tak angkat. Rupanya dia masa tu tengah sakit. Tengok Zainal, gambar-gambar terbaru Ni Zainal, masih dengan baju pengakapnya.
Sekali berpengakap terus berpengakap. Saya pula terus terperangkap. Naik helikopter lagi. Pengakap udara agaknya ni. Hebat lah, steady kau, Zainal. Aku nak minta kau bercakap-cakap, kau tak nak. Jadi aku cakap seorang-seorang ni. Tak betul ke tak? Kadang-kadang pelik juga jumpa Zainal ni. Aku jumpa dia masa kat Kuantan itu, dia kata masa dalam hutan tu kita orang masuk banglo. Memang ada masuk banglo satu besar. Aku pun tak tahu itu banglo manusia ke banglo alam jin. Kita siap masuk dalam minta air kan. Pelik lah, Nal. Macam mana dengan dalam hutan tu kita tembus kat tengah hutan tu ada pula rumah besar, kita masuk minta air dengan beberapa orang perempuan. Ada lelaki, ada si anak hantar kita naik kereta tapi kita tak nak. Akhirnya kita sesat. Pelik kan? Ini Zainal. Ini Rizal dan keluarganya. Bahagia nampaknya. Ya, ramai anak perempuannya. Apa khabar Rizal? Semoga terus gembira ceria dalam kehidupannya. Ini Rizal. Nampak keluarga diorang ni sukalah. Cuma agak aku rasa sedih sebab Rosli dah tak ada. Ketua kita yang ada berwibawa dalam kesesatan tu. Kesesatan. Ini keluarga Hasanah pun nampak begitu gembira, ceria ya. Anak 3 orang dah ada cucu tu. Ini orang-orang besar ni. Ya, hebat. Kadang-kadang juga bertanya khabar dalam Facebook. Ni saudara kita, saudara Razak, guru besar di Mersing, lepas tu masuk PPD, lepas tu jadi guru besar lagi. Pernah jadi guru besar di Pelda Nita 1 saya pernah jumpa dia kat Penyabung. Masa tu jadi guru besar. Hebat ni ya. Beliau ni sangat berminati gitar. Jadi orang-orang di Mersing boleh kenal lah siapa Cikgu Razak ni yang pernah ada sesat bersama saya. Inilah dia, orang yang paling susah saya cari dalam Facebook. Saya siap war-warkan dalam Facebook Kuantan Official. Dan dalam masa 1 jam akhirnya jumpa seorang kenalan dia memberitahu Cik Jais siap bagi nombor telefon. Saya telefon Jais. Tapi Cik Jais ni orangnya pemalu, tak berapa sangat nak media sosial. Gambar yang terbarunya aku terpadam pula. Itulah terpadam. Jadi gambarnya macam ni lah, kabur sikit. Ya Allah, sedihnya. Aku ni rindu nak jumpa dia orang ni. Tapi masing-masing dah tua. Sekarang pun dah 60 lebih. Saya dah 54. Semoga kisah ini menjadi pedoman kepada anda semua. Kalau ada kaum kerabat, saudara mara nak masuk hutan, janganlah action ya. Maklumlah masa muda. Yalah. Dan satu lagi kesilapan kita orang ialah masa masuk hutan ni kita sebenarnya kalau sesat patutnya azan. Tapi masa ni betul-betul tak azan. Kita orang ngaji mukadam. Patutnya kalau petua yang paling ampuh ialah kalau sesat dalam hutan azan lah. Entah macam mana tak ada yang bagi idea masa tu. Saya ketika itu disuruh baca doa. Doanya itulah pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ayat-ayat lazim tu baca. Tapi tak terfikir langsung untuk azan. Maklumlah tak terfikir. Muda dan begitu, kata orang masih jahil sangat lah ya. Jadi kalau nak masuk dalam hutan kena tanamkan ilmu tu, kena ada ilmu masuk hutan. Jangan main masuk je. Jurulatih juga hendaklah mengajar begini. Jangan kita ni belagak sangat. Ini masuk kawasan orang lain, masuk kawasan diorang. Ya. Kadang-kadang aku cerita dengan orang dalam hutan gini-gini, diorang tak percaya. Geram tau. Balik-balik tu cerita kawan satu rumah tak percaya. Geram. Masuklah sendiri dalam hutan baru tahu macam mana. Okey, sekian.